Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini berkait dengan kes Zara. Akhirnya, Jabatan Peguam Negara meneruskan pendakwaan terhadap 5 remaja. Walaupun ada suara menyatakan supaya berlaku penangguhan ditangguhkan dulu pendakwaan itu, tapi Jabatan Peguam Negara mengambil keputusan untuk meneruskan pendakwaan. Walaupun ada juga yang cuma menunggang semula, kata mereka, tidakkah itu terlalu tergesa-gesa? Sebenarnya tiadalah isu yang tergesa-gesa kerana orang buat cepat pun dia marah, orang buat lambat pun dia marah. Pembangkang tu memang begitu. Orang buat perlahan dia marah, orang buat cepat pun dia marah. Macam Taqiyuddin lah semalam kan, dia kata tidak terburu-buru kah. Itulah orang buat laju pun dia marah, tak laju pun dia marah. Apa yang dia mau sebenarnya? Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar memaklumkan pendakwaan akan diteruskan seperti biasa mengikut Seksyen 507 dalam kurungan C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan Pindaan 2025. Jabatan Peguam Negara AGC tetap akan meneruskan pendakwaan terhadap 5 remaja perempuan. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesehatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesehatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor berkait kes buli Zara Khairina menghadir di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu, Sabah. Perkara itu disahkan Peguam Negara Dusuki Mokhtar yang memaklumkan pendakwaan akan diteruskan seperti biasa mengikut Seksyen 507C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan Pindaan 2025. Kata beliau, we will proceed, kita akan teruskan, katanya menerusi harian Metro. Terdahulu, peguam kepada keluarga pelajar tingkatan 1 itu merayu. Peguam Negara menangguhkan tuduhan terhadap 5 remaja perempuan berusia bawah 18 tahun terbabit. Peguam Hamid Ismail berkata, pihaknya memohon penangguhan sementara bagi membolehkan tuduhan lebih berat dikenakan terhadap semua suspek. Susulan dimaklumkan 5 remaja berkenan akan didakwa di bawah Seksyen 507C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan kerana membuli. Kami berharap mereka dituduh di bawah Seksyen 507D dalam kurungan 2
kanun keseksaan yang memperuntukkan hukuman lebih berat. Jika keterangan sedia ada belum mencukupi, siasatan lanjut perlu dilakukan bagi membolehkan pendakwaan dijalankan mengikut peruntukan itu, katanya dalam satu kenyataan. Pertuduhan mengikut Section 507D dalam kurungan 2 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun jika sabit kesalahan, manakala Section 507C dalam kurungan 1 memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hamid berkata, jika pendakwaan bawah Section 507C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan diteruskan dan semua tertuduh mengaku bersalah, sebarang penemuan baru hasil inkues atau siasatan lanjut tidak lagi boleh digunakan untuk mendakwa mereka dengan kesalahan lebih berat. Kami sangat khawatir jika pendakwaan diteruskan, perkara ini akan terhalang oleh prinsip double jeopardy yang termaktub di dalam artikel 7 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Semalam, Dusuki dilaporkan berkata 5 remaja perempuan akan dituduh di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu bagi kesalahan membuli. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan proceeding inquest kes kematian Zara ditetapkan bermula 3 September ini. Pengarah Mahkamah Negeri Sabah Azrena Aziz yang bertindak sebagai koroner menetapkan tarikh proceeding pada 3 hingga 4 September, 8 hingga 12 September, 17 hingga 19 September, dan 22 hingga 30 September. Zara disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri di tepi longkang berhampiran asrama sekolah agama di Papar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. MP Pendang, seorang ahli parlimen yang kononnya lantang, berani, dan macam-macam lagi, sudah pun menerima hukuman. Kalau baru-baru ini beliau cukup memualkan apabila berani membuat provokasi di Dewan Rakyat sendiri. Apabila cuba mengajak seorang ahli parlimen daripada DAP untuk bertumbuk. Dalam video yang tular, ahli parlimen Pendang ini sempat pula cuba untuk menghampiri ahli parlimen DAP itu, yaitu Raya. Beliau cuba untuk memprovokasi, untuk bertumbuk. Video itu jelas. Dan apa yang dicakata oleh timbalan Speaker Dewan Rakyat, dia kata, kalau saya hukuman 6 bulan tak cukup. Tindakan seperti itu betul-betul memalukan Dewan Rakyat. Bayangkanlah, perbuatan itu dibuat samsing. Dan kita sekarang ini sedang memerangi kes bully. Tapi seakan-akan kes bully bukan saja berlaku di luar, tapi turut berlaku di parlimen. Perbuatan MP Pendang seakan-akan membuli Raya pula di parlimen. Tindakan ini amat mengejutkan kita. Tapi tak apalah, kita bersyukur kerana tindakan dan undang-undang hukuman telah pun dibuat. Ahli parlimen Pendang pula digantung parlimen selama 10 hari. Ramai juga netizen sebenarnya yang tidak setuju atau tidak berpuas hati dengan hukuman ini. Kata mereka, kenapa hanya 10 hari? Kenapa tidak 10 tahun? Kata mereka. Hukuman ini terlalu ringan, kata netizen. Bagaimana pula dengan Anda? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar hukuman perlu berat. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menggantung Awang Hashim PN Pendang selama 10 hari di bawah peraturan mesyuarat susulan dakwaan ancaman fizikal yang berlaku di Dewan Rakyat minggu lalu. Johari yang mempengerusikan sesi penggulungan Kementerian Keuangan bagi perbahasan rancangan Malaysia ke-13 turut menjawab celahan Taqiyuddin Hassan, PN Kota Bahlu dan beberapa lagi ahli parlimen pembangkang yang lebih awal bangun cuba mendahului keputusannya. Saya ambil tindakan hari ini sebab kita selalu bercakap tentang bully, kata beliau. Kita kata tindakan tidak cukup.
pihak berkuasa tidak ambil tindakan terhadap macam-macam perkara, katanya lagi. Macam itu saya yang mempengarusikan, saya duduk di sini. Jadi saya nak fokus ini kepada Pendang sahaja, katanya. Kenapa Pendang? Sebab ketika itu saya yang mempengarusikan. Saya nampak apa yang berlaku, kata Johari. Mengulas insiden itu, Johari berkata, kedua, apa yang buat saya kecil hati, remuk hati. Kita bercakap tentang kelakuan anak-anak kecil di sekolah, tapi kita sendiri berkelakuan begini di depan budak-budak, katanya lagi. Oleh itu, dengan keputusan saya di bawah SO 44 dalam kurungan 2, saya dengan ini perintahkan Pendang keluar selama 10 hari mula hari ini, tegasnya. Minggu lalu, Ko Pai Tiong, PH Kota Melaka, membangkitkan isu keselamatan ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat dengan menuduh Awang membuat ancaman fizikal. Insiden itu didakwa berlaku ketika Awang dan RSN Raya, PH Jelutum, keluar dari Dewan Rakyat selepas pertikaman lidah yang berakhir dengan teguran keras Johari terhadap kedua-duanya. Keputusan terbaru ini menandakan kali kelima Awang digantung daripada prosiding Dewan Rakyat dalam penggal semasa dengan paling terkini pada Disember juga selama 10 hari. Ada netizen kata, kenapa 10 hari saja? Patutnya, kata mereka, kalau 10 hari digantung, 10 hari gajinya juga tidak dibayar. Jangan bayar gaji kalau tak kerja, kata mereka, sebab kerja utama hakiki ahli parlimen ialah hadir di Dewan Rakyat. Kalau dah tak hadir Dewan Rakyat bermaksud kamu makan gaji buta, kata netizen. Antara komen netizen di ruangan komen ialah, ahli parlimen yang kena gantung ini ada penalti kena tolak allowance atau tolak gaji ke? Soal dia. Ke cuma tak dapat duit klaim perjalanan saja. Kalau tak ada penalti, seronoklah, boleh relax, katanya. Grindov kata, macam mana mendabik dada ni pemimpin Parti Pejuang Islam, tapi akhlak ke laut. Kalau begitu, macam mana pula perangai pengikut-pengikut bawahannya? Kotaro Minami kata, MP ni memang tidak layak menjadi wakil rakyat. Biadab, resis dan tak habis-habis dengan sikap keji dan sial, katanya. Memalukan parlimen yang mulia dan menjatuhkan maruah negara, kata Kotaro. Perli sahaja, kata, parlimen digantung, gaji ahli parlimen ada gantung ke? Soal dia. Kalau tidak, ini tidak adil. Pasal kalau kat swasta gaji pun kena gantung. Kalau macam tu, makan gaji buta lah tu. Tak payah kerja, gaji terus ambil. Ini pun dah kali kelima. Kalau kat swasta kena pecat lama doh, kata beliau. Betul juga lah yang dia kata ni kan. Sudah kali kelima, ini bukan kali pertama. Perbuatan kali kelima bermaksud sudah jadi kebiasaan. Pepel Maus kata, padan muka. Macam pokem, suatu masa dulu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembangkang cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Pembangkang seringkali cari kesalahan Anwar Ibrahim. Pembangkang seringkali cari masalah kerajaan perpaduan. Tapi diorang lupa, di depan mata mereka ada kayu balak. Kau cuba perbetulkan salah orang, tapi di depan mata sendiri kesalahan jelas dibuat. Hari ini, satu lagi pendedahan luar biasa yang menyebabkan Perikatan Nasional kantoi apabila diumumkan di Dewan Rakyat isu tabung haji bahawa Menteri Agama telah dedahkan 23 syarikat bukan Bumi Putra dilantik zaman PN. Persoalan netizen sekarang ialah di mana sudah laungan Perikatan Nasional yang kononnya memperjuangkan Bumi Putra, yang kononnya memperjuangkan Melayu. Tapi akhirnya apa yang jadi? 23 syarikat bukan Bumi Putra dilantik zaman Perikatan Nasional. 23 bukan sedikit, tapi dia kata dialah paling hero. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mendedahkan sebanyak 23 syarikat bukan Bumi Putra telah dianugerahkan kontrak untuk menguruskan pelbagai projek tabung haji ketika Perikatan Nasional PN mentadbir kerajaan.
Apa sudah jadi? Kenapa sampai macam ni? Adakah jawapan kepada persoalan ini? Ini belum cakap lagi tentang jana wibawa yang sepatutnya menjana pendapatan syarikat-syarikat Bumi Putra. Beliau mendedahkan perkara itu ketika ahli parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Dr. Ahmad Marzuki Syari berterusan mengasak soalan mengapa kontrak penjanaan semula tabung haji diberikan kepada syarikat bukan Bumi Putra. Muhammad Naim kemudian menjawab bahawa pemberian kontrak kepada syarikat bukan Bumi Putra juga telah berlaku sewaktu ahli parlimen PAS itu menjadi timbalan Menteri Agama. Padan muka malu sendiri. Cuba ludah muka orang, akhirnya ludah balik kena di hidung sendiri. Siapa suruh? Cuba-cuba nak malukan konon, akhirnya dia pula terdedah. Perbuatan yang agak mengejutkan kita. Pendedahan beliau itu membuatkan Marzuki berterusan mencela perbahasan menteri. 23 syarikat bukan Muslim dipilih ketika Pengkalan Cepa jadi timbalan Menteri Agama. Dalam isu pemilihan syarikat bukan Islam itu, ia telah berlaku pada zaman sebelum ini juga, katanya lagi. Beliau turut menjelaskan bahawa pemilihan konsortium atau sebuah syarikat luar telah melalui proses yang ketat sebelum diluluskan oleh lembaga pengarah. Dalam sesi sama, beliau menafikan tuduhan bahawa tabung haji membelanjakan 20 juta ringgit untuk penjenamaan semula. Katanya, jumlah sebenar hanyalah 2 juta ringgit setahun untuk tempoh 3 tahun, iaitu hanya 6 juta keseluruhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pendedahan yang paling menarik sekali yang kita terima. Tak sangka apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional sebelum ini akhirnya terdedah juga di Dewan Rakyat. Itulah orang kata jangan cuba malukan orang, nanti akhirnya kena pula ludah di muka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, mari saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun transfer factor for life. Bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan, bagi mereka yang mau kekal sehat, apapun masalah kesihatan Anda, sehinggalah yang ada kanser, dengarkan baik-baik berita baik yang baru hebat ini. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak berfungsi lagi dengan sepatutnya, kita susah sembuh daripada penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang biasa-biasa pun akan melekat di dalam tubuh badan kita. Kita berulang-ulang kena penyakit dan paling teruk sekali kita kena autoimun. Autoimun seperti asma, gout, dan macam-macam lagi. Semua itu disebabkan imun badan kita yang bercelaru. Tapi terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita dididik menjadi kuat, bijaksana, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Lalu dengan kekuatan imun badan itulah kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera ini. Dan ingat, ini ialah produk yang ajaib, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dan penemuan para doktor dan saintis yang sangat hebat di abad ini. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan luar biasa. Kalau sudah lama kau berdoa untuk kesembuhan, kalau sudah lama kau berdoa untuk penyembuhan dan cari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan kita teruskan ulasan yang seterusnya. Jangan lupa, ini terapi imun transfer factor